Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung dengan soalan pembetulan kesilapan. Okey, barang-barang sebanyak 360 yang dikeluarkan oleh pemilik untuk tujuan promosi tidak dicatatkan dalam mana-mana akaun. Okey, kita belum catat lagi. So, ini adalah sangat senanglah ketinggalan catatan untuk satu urus niaga. Okey, tulis je terus dalam jurnal. Okey. Butiran debit, okay, kredit. Okey. Butiran dia nombor 1 macam mana ni? Barang 360 dikeluarkan oleh pemilik untuk promosi. Pemilik ambil barang niaga untuk promosi. Okey, ini bukan ambilan Kalau ambilan, kita ambil barang niaga ataupun duit syarikat, duit perniagaan untuk kegunaan peribadi kita dan family kita. Tapi ini untuk tujuan promosi. Jadi promosi ini bertambah. Promosi bertambah debit. Okey, promosi bertambah debit 360. Okey, ambil barang niaga, belian berkurang. Okey, belian berkurang, kredit 360. Okey, nombor 2 Roman. Insurans yang dibayar termasuk 180 untuk insurans atas belian barang niaga. Okey, maksudnya 180 sebenarnya adalah insurans atas belian, tapi kita masukkan ke dalam insurans. Okey, tolaklah semula insurans. Kita tolak semula insurans. Okey, tolak semula insurans, tolak 180. Tolak 180, insurans atas belian tambah 180. Sebab 180 ni milik insurans atas belian. Okey, insurans tolak 180, asal insurans debit. Bila tolak, kredit. Asal insurans atas belian pun debit. Bila tambah, debit. Okey, so, okey, debit insurans atas belian. Okay, debit insurans atas belian 180, credit insurance. Okay, credit insurance 180. Okay, misalnya awak tak dapat buat terus lepas baca pernyataan ni. So, tak apa, buat cara ni. Okay, betul, salah atau yang telah kita catat, yang dicatat, pembetulan. Okey, yang sepatutnya awak catat insurans atas belian. Yang 180 ni milik insurans atas belian. Okey, yang ni awak patut catat. Okey, tapi awak dah catat insurans. Awak pergi catat 180 ni dalam insurans. Okey, so macam mana nak betulkan dia? Yang betul salin je. Okey, yang salah, ni salah lah sebab tak ada yang betul. Maksudnya salah. Okey, yang salahnya tambah. Salah ni tambah kan? So nak betulkan dia, tolak 180. Jadi insurans atas belian ni belanja, so debit lah. Ya, belanja bertambah debit. Insurans pun belanja, so belanja bertambah debit. Okey, asal debit ni tambah, so debit. Asal debit ni tolak, so credit. So debit insurans atas belian, credit insurance. Sama je kan? Cara je biasa. Okey, nombor 3 penerimaan. Ni panjang ni, kita buat cara ni. Okey, nak faham buat cara ni. Okey, penerimaan sebanyak 470 untuk jualan tunai. Okey, kita terima tunai 470 kerana kita dah jual. Kita jual barang itulah, barang niaga. Okey, jualan secara tunai. So, jualan bertambah. Kalau yang betulnya kita catat jualan bertambah 470. Tunai kita pun bertambah sebab orang bayar. Okey, 470. Tapi kita catat macam mana? Kita catat debit mana. Debit buku tunai. Okey, buku tunai tu kat tunai lah. Okey, kita debit. Mana? Debit 470. Kita debit, lepas tu kita kredit ABT. Kita kredit ABT. Okey, mana dah? Kita kredit ABT Sofia. Okey, ada tak ABT Sofia dekat sini? Tak ada. Tambahlah ABT Sofia. Kita kredit. Okey, kita kredit ABT Sofia 470. Okey, asal jualan adalah kredit, asal tunai debit, asal ABT debit. Okey, yang betul catat je lah, sama. 4 tambah 470 ikut je. Okey, sekarang tunai yang kita salah atau yang kita catat debit. Asal dia debit, so ini tambah. Okey, asal ABT debit,
Kita buat kredit, so tolak lah. Berlainan kan. Okey, ada tak yang sama? Okey, tunai, catatan tunai ni sama, betul pun macam ni. Yang kita catat pun tambah 470. So cancelkan tunai, tak perlu dah buat pembetulan sebab sama kan. Okey, ABT Sofia pula. ABT Sofia kita tak catat pun yang betul. Maksudnya kita dah catat salah lah. Sebab yang betul tak ada pun catatan untuk ABT. So kita dah catat salah. Kita buat apa? Kita tolak 470. Jadi pembetulannya tambah 470. Okey, tambah ni, debit ke kredit? Kita tengok. Jualan asal kredit, kita tambah, so kredit lah. ABT asalnya debit, kita tambah, so debit lah. Okey. Okey, jadi jurnal dia macam mana? Jurnal dia, okay, 3 Roman. Debitnya ABT Sofia. Okey, debit ABT Sofia 470. Kreditnya jualan. Okey, kreditnya jualan 470. Okey. Okey, nombor berikutnya. Padam dulu ni. Okey, nombor berikutnya mana? Hutang sebanyak 390 tidak dapat dikutip dan dihapuskan sebagai hutang lapuk. Tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Kita belum rekod mana-mana buku, baru nak rekod. So, rekod terus yang betul. Okey, ni nombor berapa? Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Rekodkan terus yang betul. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Hutang tidak dapat dikutip dan dihapuskan sebagai hutang lapuk. Maksudnya hutang ni kita memang tak dapat kutip. Tak dapat kutip. Jadi kita declare sebagai hutang lapuk. Okey, kita hapuskan hutang ni. Okey, bila kita hapuskan hutang ni, bila dia jadi hutang lapuk, itu adalah belanja. Hutang lapuk adalah belanja. So belanja kita bertambah. Hutang lapuk bertambah. Debit. Sebab apa debit? Sebab dia belanja. Belanja bertambah. Debit 390. Okey, bila ada hutang lapuk, maksudnya ABT kita pun kita hapuskan lah. Okey, berkurang. Okey, ABT kita berkurang sebab apa? Sebab 390 ni hutang lapuk yang dia sahih tak dapat bayar. So ABT kita pun berkurang lah 390. ABT berkurang, kredit. Okey. Okey, ABT berkurang, kredit. So hutang lapuk akan mengurangkan ABT. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5. Okey, bawah sikit ni. Okey, betul. Salah atau yang dicatat pembetulan. Okey. Pulangan barang berkos 160 daripada syarikat mencinta. Ini pernyataan dia. Macam mana kita catat? Kita nak catat kalau kita nak buat catatan yang betul. Okey. Syarikat mencinta ni siapa? Syarikat mencinta adalah orang yang memulangkan barang kepada kita. Orang yang memulangkan barang kepada kita itu adalah ABT lah. Kita jual dekat dia, lepas tu dia pulangkan semula. So ini adalah pulangan jualan. So bila dia pulangkan semula, pulangan jualan kita bertambah sebanyak 160. Okey. ABT kita macam mana? ABT syarikat mencinta. Hutang dia pun akan berkurang lah. Okey, sebab apa hutang dia berkurang? Dia dah pulangkan barang kepada kita. So hutang dia pun berkurang. Okey, tapi kita catat macam mana? Kita catat, kita debit akaun syarikat mencinta. Okey, kita debit akaun syarikat mencinta ABT. Okey. Berapa? 160. Lepas tu kita kredit akaun pulangan belian. Ada tak pulangan belian kat sini? Tak ada. So tulis. Okey, kita dah kredit. Kita kredit akaun pulangan belian 160. Okey. Asal pulangan jualan adalah debit. Okey. Ini adalah kontra kepada jualan. Okey. Bila kontra kepada jualan, dia berbezalah. Kalau jualan kredit, pulangan jualan debit. Okey. ABT adalah aset. Aset bertambah debit. So asal dia debit. Pulangan belian kontra kepada belian. Kalau belian debit, pulangan belian kredit. Okey. So ni debit ni apa ni? Asal debit, dia pun debit. So ni kita tambahlah sebenarnya. Okey, asal kredit, kita kredit. Kita tambah juga ini. Okey, macam mana nak buat pembetulan? Yang betul, ikut je. Tambah 160. Ada tak yang sama? Tak ada. Okey, ABT pun tak sama. ABT yang betulnya tolak 160. Tapi kita catat tambah 160. Jadi tak samalah. So, macam mana nak buat pembetulan? Salin dulu yang betul. Tolak 160. Yang salah, kena buat pembetulan. Kena baiki. Kalau tambah, kita tolak. Okey.
Okey, pulangan belian yang betul ya, tak ada catatan pun untuk pulangan belian. Tapi kita dah catat. So maksudnya kita catat salah lah. Okey, kita catat tambah. So kita nak baiki tolak 160. Okey, selesaikan dulu ABT ni. Tolak-tolak tambah berapa ni? 320 tolak. Okey, tengok pulangan jualan asalnya debit. Kalau tambah debit lah, sama. Asal ABT debit. Kalau tolak kredit. Asal pulangan belian kredit. Kita tolak, maksudnya debit. Okey, catat dulu yang debit. Okey, debit pulangan jualan debit. Jangan buat singkatan, saya je boleh buat singkatan. Okey, pulangan jualan debit 160. Okey, apa lagi yang debit? Tarik sikit. Okey, apa lagi yang debit? Pulangan belian. Pulangan belian 160. Kreditnya ABT Syarikat Mencinta. Berapa? 320. Okey. Next. Nombor 6. Satu bil bayaran diterima daripada TNB berjumlah 540 telah dibayar oleh pemilik dengan menggunakan wang peribadinya. Perkara ini tidak direkod dalam buku perniagaan. Okey, kita belum rekod lagi. So, boleh rekod terus yang betul lah. Satu bayaran. Okey, maksudnya kita pemilik kita lah. Kita bayar dekat TNB pula dah elektrik kan. Bayar elektrik dekat TNB ni berjumlah 540. Okey, guna wang peribadi kita. Okey, kena ingatlah bila kita guna duit peribadi kita ataupun barang peribadi kita bawa masuk ke dalam perniagaan, kesan dia modal perniagaan akan bertambah. Okey, modal perniagaan bertambah, modal bertambah, kredit. Okey. So buat. Okey, dah tak muat lagi. Nombor berapa ni? Nombor 6. Okey. Debit ni apa? Kita bayar apa? Kita bayar elektrik. Elektrik tu kadar bayaran lah. Kadar bayaran adalah belanja. Jadi belanja bertambah, debit. Kadar bayaran bertambah, debit. 540. Kreditnya apa? Modal. Sebab apa modal? Sebab kita guna duit peribadi kita untuk perniagaan. So, modal perniagaan bertambah. Modal bertambah, kredit. Okey. Okey, nombor apa dah? Nombor 7. Hutang lapuk terpulih 410 daripada Leroy telah didebitkan ke akaun Leroy dan dikreditkan ke dalam akaun Brand. Okey. Kalau susah, kita buat cara tadi. Okey. Betul. Salah atau yang dicatat pembetulan. Okey. Hutang lapuk terpulih daripada Leroy. Okey. Maksudnya sebelum ni hutang Leroy kita dah declare sebagai hutang lapuk, iaitu kita hapuskan hutang Leroy. Kita anggap dia hutang lapuk. Sebab apa? Dia soheh tak dapat bayar. So kita anggap hutang lapuk lah. Kita hapuskan hutang dia sebelum ni. Tiba-tiba Leroy ni datang bayar. Okey, bila kita declare dia sebagai hutang lapuk sebelum ni, kita pun hapuskanlah Leroy ni. Kita hapuskan ABT kita ni sebab kita anggap tak dapat bayar. So, tiba-tiba dia datang bayar. Jadi hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih adalah hasil. Okey, dia hasil bertambah 410. Okey, dia bayar dekat kita sama ada tunai atau melalui cek bank. Okey, jadi duit kita dalam bank atau duit tunai kita akan bertambah 410. Kenapa bukan Leroy? Kenapa tak ada kaitan dengan Leroy? Sebab kita dah hapuskan tadi akaun Leroy ni, akaun ABT kita. Kenapa kita hapuskan? Sebab kita anggap hutang dia tu hutang lapuk, dah tak dapat bayar. Tiba-tiba dia datang bayar. So tak ada kaitan lah dengan Leroy. Okey, kita tengok pula macam mana kita dah catat. Kita debit akaun Leroy. Okey, sekarang ada tak Leroy sini? Tak ada. So kita tambahlah Leroy. Yang ni yang kita catat. Bukan yang betul, tapi kita catat macam ni. Kita tambah, kita debit akaun Leroy. Satu lagi kita catat macam mana? Bank, kita kredit. Okey, bank. Maksudnya guna bank lah, guna cek. So potong tu lagi. Okey, guna cek. Dia apa ni? Dia kredit 410. Okey, kita tengok bank asal dia debit. Bila kita kredit maksudnya tolak. Okey. Leroy ABT, debit asal dia. Bila kita debit maksudnya tambah. Okey. HLT, hutang lapuk terpulih. Hasil asal dia kredit, hasil bertambah kredit. Okey. Macam mana nak buat pembetulan? Salin je.
Yang betul. Yang ni sama tak? Yang ni tambah 410. Yang ni tolak 410. Tak sama. Jadi kita salin dulu yang betul. Tambah 410. Lepas tu yang salah ni kita kena baikilah. Kalau tolak kita tambah. Okey. Okey, Leroy pula. Ada tak catatan Leroy dekat yang betul? Tak ada. Sebab apa? Tak berkait. Macam saya cakap tadi lah, kita dah hapuskan akaun Leroy ni. Sebab kita dah anggap dia hutang lapuk tadi. Tiba-tiba je dia datang bayar. So, tak ada kaitan dengan ABT. Tak ada kaitan dengan Leroy. Tapi kita dah catat salah. Kita catat macam mana? Kita pergi tambah akaun Leroy 410. So, kena baikilah salah kan? Ataupun kalau dia tambah, kita baiki jadi tolak 410. Okey. Okey, kita tengok. Asal hutang lapuk terpulih kredit. Kita tambah, so ini kredit. Asal bank debit. Selesaikan 820. Okey, asal bank debit, kita tambah debit. Okey. Asal Leroy debit, kita tolak, so ini kredit. So macam mana catatan jurnal? Debit bank. Okey, debit bank berapa? 820. Kredit hutang lapuk terpulih. Okey, hutang lapuk terpulih mana? 410. Dan satu lagi kredit Leroy. ABT Leroy 410. Okey. Okey, next. Terakhir sekali, nombor akhir sekali. Jualan perabot lama pejabat berharga 620 secara kredit telah direkodkan dalam jenis jualan yang dipostkan ke ledger. Okey. Kita guna yang ni juga. Guna. Okey. Jual perabot lama pejabat secara kredit. Okey, maksudnya kita jual perabot lama pejabat. Adakah ini jualan? Tidak. Okey, kalau jualan, jual barang niaga. Sekarang kita jual perabot lama pejabat. So, ini perabot lah. Perabot berkurang. Kenapa berkurang? Sebab kita dah jual. Okey. Satu lagi, kita jual secara kredit. Okey, ABT lah. Okey, kita jual secara kredit. Jadi ABT kita bertambah 620. Tapi kita catat macam mana? Kita rekod di dalam jenis jualan. Kita dah rekod dalam jenis jualan. Kita buat jualan yang bertambah. Okey, jualan bertambah 620. Okey. Ada tak disebut ABT? Tak ada kan? So maksudnya ABT, kita catat untuk ABT, kita catat betul. Kita dah catat betul untuk catatan akaun ABT. So samalah dengan yang betul ni. Kita anggap kita dah catat betul untuk ABT. So sama, potong. Okey, macam mana buat pembetulan? Salin je yang betul. Tolak 620. Yang ni dah potong. Jualan, maksudnya jualan kat betul ni tak ada. Maksudnya kita dah catat salah untuk jualan. Jualan ni tak berkait pun dengan penyataan ni. Tapi kita dah catat dekat jualan. So kena baikilah. Kalau kita tambah, kita kena tolak 620. Okey, asal perabot adalah debit. Perabot adalah aset. Aset bertambah debit. Okey, jualan asal dia kredit. Kita tengok. Perabot debit, yang ni kita tolak. So ini kredit. Jualan kredit, yang ni kita tolak, so di debit. Debit apa? Debit jualan 620. Kredit apa? Kredit perabot 620. Nombor apa ni? Okey. Okey, tamat.